Selamat pagi, selamat sejahtera. Hari ini saya akan bersama dengan anda untuk sisi PDPR kita. Sejarah tingkatan 5 bab 2, Perlembagaan Persekutuan. Tajuk cikgu ini merupakan sambungan daripada tajuk sebelum ini. Sebelum ini anda telah bersama-sama dengan cikgu-cikgu yang lain di sekolah kita. Jadi hari ini adalah giliran cikgu untuk bersama dengan anda. Bagi yang tak kenal, nama cikgu adalah Cikgu Janice. Jadi kita akan bersama pada hari ini. Tajuk kita hari ini ialah kita sambungan iaitu 2.3 ciri utama Perlembagaan Persekutuan dan 2.4 Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Itu tajuk utama kita pada hari ini. Kita akan pergi kepada tajuk kita. 2.3 Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan. Anda telah belajar dalam tajuk sebelum ini, Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang yang tertinggi di negara kita. Jadi perlembagaan persekutuan ini ada dua ciri. Iaitu ciri pertama ialah ciri tradisional. Yang kedua ialah ciri moden. Ciri tradisional, ciri moden. Ciri tradisional ada beberapa. Yang pertama ialah kesultanan atau pemerintahan beraja. Kedua, agama Islam. Ketiga, bahasa Melayu. Dan yang keempat, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Ciri-ciri ini adalah ciri-ciri tradisional yang maksudnya sudah lama diadakan sejak sebelum Perlembagaan Persekutuan dibentuk. Nanti kita akan lihat. Manakala ciri moden, yang pertama ialah kerajaan persekutuan. Yang kedua, sistem demokrasi berparlimen. Dan yang ketiga, kewarganegaraan. Jadi ciri tradisional Perlembagaan Persekutuan ada 4. Dan ciri moden Perlembagaan Persekutuan ada 3. Ada 2 ciri Perlembagaan Persekutuan, iaitu ciri tradisional dan ciri moden. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Ciri yang pertama, ciri tradisional, iaitu kesultanan atau pemerintahan beraja. Jadi sejak berabad-abad, negeri di Melayu diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Raja merupakan pemerintah yang berdaulat. Raja memiliki kuasa penuh dalam pemerintahan. Dan selepas mereka, pemerintahan beraja ini diteruskan tetapi dengan konsep demokrasi berparlimen. Melalui demokrasi berparlimen ini, negara kita mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Melalui sistem ini, Yang di-Pertuan Agong termaktub dalam perlembagaan bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah merupakan kuasa tertinggi negara. Melalui perlembagaan sudah termaktub bahawa Yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi negara. Kuasa Yang di-Pertuan Agong ialah Yang di-Pertuan Agong boleh mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Jadi hanya ada Yang di-Pertuan Agong yang boleh mengampunkan orang yang bersalah dan menangguhkan hukuman. Kalau orang itu dijatuhkan hukuman oleh mahkamah, jadi hanya Yang di-Pertuan Agong yang boleh mengubah keputusan itu. Yang seterusnya, Yang di-Pertuan Agong juga boleh membuat pelantikan jawatan utama bagi negara. Contohnya jawatan Perdana Menteri, Ketua Menteri, jawatan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri dalam Kabinet.
Jadi yang termasuklah ketua hakim yang Tuan Agong akan melantik jawatan tersebut. Okey. Okey. Ciri yang ketiga ialah bukan ciri yang ketiga. Okey, di peringkat negeri, okey, raja merupakan ketua negeri. Kuasa eksekutif terletak pada sultan melalui nasihat majlis negeri. Okey. Jadi raja ini di peringkat negeri mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman mereka yang disabitkan kesalahan. Tapi ini dalam negeri yang dipegang oleh seorang raja lah. Okay. Raja dikenali sebagai tunggak keadilan, okay, dan tunggak kehormatan keadilan yang membolehkan beliau mengurniakan anugerah, okay, anugerah kehormatan dan bintang kehormat kepada mereka atau individu yang terpilih. Okay. Jadi contohnya jawatan apa ini? Gelaran Datuk. Okay, gelaran Datuk yang diterima, okay, oleh seseorang itu biasanya adalah anugerah gelaran yang diberi oleh seseorang raja, okay, atau sultan. Okay. Jadi sistem pemerintahan beraja ini memang telah lama diamalkan di negara kita, utamanya di Semenanjung Tanah Melayu. Dan selepas mereka, sistem pemerintahan beraja ini terus diteruskan, tetapi dengan konsep demokrasi, raja perbagaan dan demokrasi. Okay, ini antara bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Okay. Tradisional ini maksudnya ialah, okay, ciri-ciri itu memang telah lama ada di negara kita. Dan lepas Malaysia dibentuk, ciri-ciri itu telah tetap dimasukkan, tetap diteruskan dalam perlembagaan. Okey. Okey, itu ciri yang pertama, kesultanan atau pemerintahan beraja. Okey, ciri yang tradisional yang kedua ialah agama Islam. Okey, sejak zaman British, Raja Melayu tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British berkaitan dengan hak dan kedaulatan raja, adat istiadat Melayu dan agama Islam. Okey, maksudnya memang British, walaupun British menguasai negara kita pada masa itu, tetapi British tidak memberi nasihat berkaitan dengan agama Islam, termasuklah adat resam dan kedaulatan raja. Okey, selepas mereka, agama Islam terletak di bawah raja di negeri masing-masing. Okay, raja sebagai ketua negeri juga ketua agama Islam dalam sebuah negeri. Manakala bagi wilayah persekutuan dan negeri yang tak ada raja, tidak beraja, agama Islam di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi YDPA ialah cikgu singkatkan, iaitu ialah yang di-Pertuan Agong. Untuk nota kita boleh buat macam ini, tapi dalam exam kita mesti lengkap. Okey? Okey. Yang seterusnya ini ialah ciri agama. Maksudnya agama Islam itu memang sebelum Malaysia dibentuk, sebelum Sultan Tanah Melayu merdeka, raja sememangnya agama Islam ini berkaitan dengan kehidupan orang Melayu dengan orang dengan raja, dan di mana raja yang berkuasa sebagai ketua agama Islam, dan pihak British sama sekali tidak perlu memberi nasihat, tidak perlu campur tangan. Okay. Ciri yang ketiga ialah bahasa Melayu. Okay. Sejak zaman Sultanan Melayu Melaka, okay, bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan. Okay. Maksud contohnya dalam surat menyurat. Okay, urusan rasmi surat menyurat. Yang kedua, sebagai lingua franca. Apa maksud lingua franca? Ialah bahasa antarabangsa yang digunakan sebagai bahasa utama di Melaka. Okay, pedagang dari pelbagai tempat datang ke Melaka, dari tanah Arab, daripada China, daripada India, tetapi bahasa yang mereka guna apabila datang ke tanah Melayu, ke
ke Kerajaan Melaka, bahasa Melayu yang digunakan. Okay. Selain itu juga bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa ilmu. Okay. Pada masa Kesultanan Melayu Melaka, mereka menulis menggunakan tulisan Jawi, tetapi bahasanya ialah bahasa Melayu. Okay. Dan selepas merdeka hingga kini, bahasa Melayu dimatupkan dalam perlembagaan sebagai bahasa kebangsaan. Okay. Dan juga menjadi bahasa rasmi. Ada beza antara bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan ini, ya. Okay. Contohnya di India, bahasa kebangsaan mereka ialah bahasa Hindi. Tetapi bahasa rasmi yang mereka gunakan seharian di sekolah ialah bahasa Inggeris. Okay, contoh dia. Okay, yang ciri yang tradisional yang keempat ialah kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Okay, sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera di bawah kuasa raja dan ketua pribumi. Okay. Contohnya di tanah Melayu, kedudukan orang Melayu adalah di bawah kuasa raja. Manakala contohnya pribumi di Sabah dan Sarawak adalah di bawah tanggungjawab ketua pribumi, ketua masyarakat. Okay, apabila merdeka, yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu, kemudian kedudukan istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak, serta kepentingan sah kaum yang lain. Jadi, tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk memelihara, menjaga kedudukan istimewa orang ini. Okey, iaitu orang Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak serta kaum yang lain, kaum yang sah. Okey. Okey, itu dia 4 ciri tradisional. Okey, Perlembagaan Persekutuan. 4 ciri ini telah diamalkan, telah dimasukkan dalam perlembagaan dalam undang-undang sebelum pembentukan Malaysia. Okey, sejak sebelum Melaka, selepas Melaka, semasa pemerintahan British, okey, contohnya agama Islam, dan selepas merdeka, ciri-ciri ini tetap dimasukkan dalam perlembagaan, dikekalkan, iaitu pertama tadi pemerintahan beraja, kedua agama Islam kekal sebagai agama rasmi negara, dimaktubkan dalam perlembagaan, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan, dan kedudukan orang Melayu dan Bumiputera telah termaktub dalam perlembagaan. Okay, sejak dahulu hingga selepas Malaysia terbentuk. Okay, ciri ini memang sudah ada. Okay, yang seterusnya, jadi ingat ciri tadi, 4 ciri tadi. Pertama, pemerintahan beraja. Kedua, agama Islam. Ketiga, bahasa Melayu. Dan keempat, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Okay, kita pergi ke slide seterusnya. Ciri moden. Okay, ada 3 ciri moden. Yang pertama ialah Kerajaan Persekutuan. Okay. Perkara utama yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan ialah mewujudkan sistem Kerajaan Persekutuan. Okay. Maksudnya, bila perlembagaan itu dibentuk, persekutuan itu dibentuk, bila Tanah Melayu merdeka, jadi perkara terpenting yang mesti ada ialah apa bentuk pemerintahan negara itu, termaktub dalam perlembagaan, iaitu sistem kerajaan persekutuan. Okay. Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Okay. Maksudnya, mengikut Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ada bidang kuasanya, di mana dia mentadbir. Okay. Kerajaan negeri di mana diberi kuasa juga, dalam senarai negeri, yang di mana dalam mengikut senarai yang diberi itu adalah
bidang-bidang yang mana kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa mentadbir, boleh melakukan sesuatu. Okay, mungkin dalam tajuk akan datang kamu akan belajar tentang topik ini ya. Okay. Yang seterusnya, apabila Malaysia dibentuk, okay, Sabah dan Sarawak diberi kuasa beberapa autonomi. Contohnya autonomi untuk menentukan immigration. Maksud kuasa autonomi ialah hak dalam sesuatu perkara. Sarawak dan Sabah boleh berkuasa. Okay, contohnya hal immigration. Kuasa autonomi Sarawak dan Sabah dalam hal immigration. Sebab itu bila penduduk dari Semenanjung Tanah Melayu datang ke Sabah dan Sarawak, mereka menggunakan pasport. Okey. Ini kerana sudah termaktub dalam perlembagaan bahawa Sarawak dan Sabah mempunyai kuasa autonomi dalam immigration untuk menjaga kepentingan negeri masing-masing. Okey. Okey. Faham ah? Contoh kuasa autonomi Sarawak dan Sabah contohnya immigration dalam hal ehwal immigration. Okey, seterusnya ialah ciri moden yang kedua ialah sistem demokrasi berparlimen. Okey. Sistem demokrasi berparlimen, asas sistem demokrasi ialah pilihan raya umum pada tahun 1955. Apa tujuan pilihan raya ialah untuk memberi kebebasan kepada rakyat memilih pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Okey, melalui pilihan raya, rakyat akan bebas memilih pemimpin mereka. Pemimpin yang majoriti menang, parti yang majoriti menang, akan membentuk kerajaan. Itu adalah satu proses demokrasi. Okey. Suruhanjaya pilihan raya ditubuhkan bagi menentukan pilihan raya dijalankan dengan adil. Ataupun dikenali Suruhanjaya pilihan raya ini dikenali dengan nama singkatan SPR. Mungkin pelajar-pelajar semua pernah dengar. Okey, seterusnya, pilihan raya persekutuan adalah untuk memilih wakil membentuk kerajaan persekutuan, manakala pilihan raya negeri dijalankan untuk memilih wakil untuk membentuk kerajaan negeri. Pilihan raya persekutuan untuk memilih wakil membentuk kerajaan persekutuan, manakala pilihan raya negeri untuk memilih wakil membentuk kerajaan negeri. Okey. Okey, ciri yang ketiga, ciri moden perlembagaan persekutuan ialah kewarganegaraan. Okey, kewarganegaraan persekutuan dikenalkan melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Sebelum itu tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Okey, rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja. Terdapat penduduk yang mendapat kerakyatan British sekiranya lahir di Melaka dan Pulau Pinang. Okey. Jadi ini menerangkan, okey, C dengan D ini menerangkan sebelum kemerdekaan, kewarganegaraan adalah tidak sama. Contohnya di Pulau Pinang dan Melaka, penduduk boleh menjadi rakyat British. Okey. Negeri yang ada raja, rakyat dia dikenali sebagai rakyat raja. Okey. Tetapi selepas kemerdekaan, okey, selepas kemerdekaan dan pembentukan Malaysia, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 28. Mungkin tak nampak tulisan itu. Okey, selepas pembentukan Malaysia, selepas kemerdekaan Tanah Melayu 1957 dan pembentukan Malaysia 1963, lahirlah taraf kewarganegaraan yang sama bagi semua rakyatnya. Maksudnya macam mana seseorang itu menjadi warga negara, semua sama bagi seluruh negara Malaysia. Okay, selepas kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia. Semasa British, dia berbeza mengikut negeri. Okay. Jadi ada tiga ciri moden perlembagaan persekutuan. Yang pertama, kerajaan persekutuan. Kedua, sistem demokrasi berparlimen. Dan yang ketiga, kewarganegaraan.
Okey, kita pergi slide seterusnya. 2.4. Pindaan Perlembagaan Persekutuan ada 2 R. 1963 dan 1965. Apa maksud pindaan? Okey. Pindaan perlembagaan ialah perubahan formal yang dibuat terhadap teks perlembagaan bertulis sesebuah negara. Okay, maksud pindaan perlembagaan ialah perubahan formal yang dibuat terhadap teks perlembagaan bertulis sesebuah negara. Maksudnya, perlembagaan undang-undang sebuah negara itu yang ada dokumennya sendiri yang sudah termaktub diubah secara formal. Okay. Perlembagaan Setuan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Bila Persekutuan Tanah Melayu merdeka dari British, Malaya merdeka. Okay, mereka menubuhkan Perlembagaan Tanah Melayu 1907. Dan bila Malaysia dibentuk, Perlembagaan 1997 ini tetap dikekalkan. Okay? Cuma dia memasukkan kosa yang tertentu. Ini yang dinamakan pindaan. Okay? Okay. Mengapa terjadi pindaan perlembagaan? Kerana penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Okay. Tujuannya ialah untuk menyesuaikan peruntukan negeri baru ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Okay. Dia memasukkan kosa baru supaya sesuai dengan perlembagaan, dimasuk dalam perlembagaan. Tapi kedudukan negeri-negeri di Persekutuan Tanah Melayu tidak berubah. Okey. Okey. Pindaan utama perlembagaan 1963 dan 1965 melibatkan dua perkara. Pertama, struktur Mahkamah Atasan dan pemisahan Singapura. Okey. Okey, yang pertama, pindaan perlembagaan 1963. Okey. Pindaan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berlaku selepas pembentukan Malaysia. Bagaimana caranya? Ialah dengan memasukkan kosa baru pada bahagian yang tertentu. Okay, ada 3 pindaan utama. Pertama, struktur Mahkamah Atasan. Okay. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menetapkan struktur Mahkamah Atasan mengikut model Mahkamah Tinggi England, iaitu ada Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan. Okay. Apabila Malaysia dibentuk, Mahkamah Atasan diwujudkan, iaitu Mahkamah Persekutuan. Okay. 3 Mahkamah Atasan ini diwujudkan, iaitu di Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Mahkamah Persekutuan antaranya mendengar persoalan perlembagaan dan pertikaian antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Sekiranya ada apa-apa persoalan berkaitan dengan undang-undang antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri, maka tugas Mahkamah Persekutuan untuk mendengar kes tersebut. Okey? Contohnya tuntutan Sarawak terhadap Malaysia yang pernah berlaku. Okey, kamu boleh cari sendiri itu. Okey. Yang seterusnya pindaan yang kedua ialah pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Okey. Dalam Perlembagaan Malaysia, dia masih mengekalkan Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah Tinggi Malaya ini memang wujud sebelum pembentukan Malaysia dan tetap dikekalkan. Okay. Mahkamah Tinggi Borneo diwujudkan selepas pembentukan Malaysia. Dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Mahkamah Tinggi Borneo berperanan untuk menguruskan soal kehakiman di negeri Sarawak dan Sabah. Okay. Pada tahun 1963, jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan berpusat di Kuching, Sarawak. Manakala pada tahun 1994, nama jawatan Ketua Hakim Borneo
diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Okay. Nama jawatan itu diubah. Okay. Pindaan yang ketiga ialah jawatan yang di-Pertuan Negeri. Okay. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diketuai oleh yang di-Pertuan Negeri yang dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Mengapa Sarawak dan Sabah dilantik yang di-Pertuan Negeri? Okay. Kerana setiap negeri ada ketua. Okay, kalau negeri-negeri yang ada sultan, sultanlah ketua dia. Tapi bagi negeri yang tak ada sultan, contohnya Sarawak, Sabah, termasuk Melaka dan Pulau Pinang, maka ketuanya ialah yang di-Pertuan Negeri. Okay, yang di-Pertuan Negeri perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi di Sarawak dan yang di-Pertuan Negeri Sabah perlu mengikut nasihat yang yang di-Pertuan Negeri Sabah perlu mengikut nasihat Kabinet Negeri Sabah. Okey, di Sabah dinamakan Kabinet. Okey. Kita pergi. Jadi ini adalah 3 pindaan yang dibuat pada tahun 1963. Okay, 3 perkara ini, struktur Mahkamah Atasan, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo dan jawatan yang di-Pertuan Negeri. Okay. Pindaan Perlembagaan 1963. Okay, jadi tadi kita bincang tentang pindaan Perlembagaan 1963. Ini ialah pindaan 1965. Jadi, setakat ini 2 kali pindaan telah dibuat terhadap perlembagaan. Okay. I don't think so. Okay. Kita perlu semak itu. Okay. Tapi dinyatakan dalam buku ini 2 pindaan. Okay. Ketua Tengku Abdul Rahman, Putera Al-Haj, telah membawa usul pindaan perlembagaan yang dinamakan Pindaan Singapura di Parlimen pada 7 Ogos 1965. Apa dia pindaan Singapura ini? Parlimen telah meluluskan usul ini yang membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. Okay. Kesannya, semua perkara yang berkaitan dengan Singapura dimansuhkan. Okay. Dalam Perlembagaan Malaysia, pindaan 1965, contohnya immigration, keuangan, perhubungan luar negara dan pertahanan. Okay. Jadi, telah berlaku krisis, okay, masalah antara hubungan Malaysia dengan Singapura yang akhirnya menyebabkan Singapura keluar dari Malaysia. Maka Tengku Abdul Rahman telah membawa usul tentang pindaan Singapura supaya Singapura boleh keluar daripada Malaysia dan perkara yang berkaitan dengan Malaysia dengan Singapura dalam perlembagaan dapat dimansuhkan. Okey. Okey. Selesai sudah tajuk kita untuk 2 subtopik. Okey, pertama tadi ciri utama Perlembagaan Persekutuan dan yang kedua ialah 2.3. Okey, pindaan Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1963 dan 1965. Okey. Jadi, topik kita hari ini yang pertama ialah tentang ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Ada 4 ciri. Pertama ialah kesultanan atau pemerintahan beraja. Yang kedua, agama Islam. Yang ketiga, bahasa Melayu. Dan yang keempat, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Itu ciri tradisional Perlembagaan Persekutuan. Ada 3 ciri moden Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, kerajaan persekutuan. Yang kedua, sistem demokrasi berparlimen. Dan yang ketiga, kewarganegaraan. Okey. Okey, pindaan perlembagaan 2.4. Okey, ada 2 pindaan yang berlaku iaitu
pada tahun 1963 dan pada tahun 1965. Okay, pada tahun pindaan perlembagaan pada tahun 1963, okay, melibatkan 3 perkara utama, iaitu struktur Mahkamah Atasan, kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo, dan ketiga, jawatan yang di Pertuan Negeri, okay, terutama di Sarawak dan Sabah. Dan yang terakhir, topik kita ialah pindaan pada tahun 1965, iaitu berkaitan dengan pindaan Singapura supaya dengan ini Singapura dapat keluar dari Malaysia dan perkara yang berkaitan dengan Singapura yang termaktub dalam perlembagaan Malaysia dapat dimansuhkan. Okey, dapat dimansuhkan. Okey, di sini cikgu beri satu contoh soalan hebat. Okey, 4 markah. Okey, apakah kepentingan pindaan perlembagaan dilakukan? Cikgu ada bagi jawapan, tapi yang cikgu nak bincang ialah cara menjawab. Sebab bila mengantar latihan kepada cikgu, ada terdapat di kalangan anda yang tidak betul, yang kurang tepat dari cara menjawab. Okey, contohnya di sini cikgu bagi jawapan supaya sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasa. Okay, macam mana cara menjawab dia? Okay, penyata soalan bila kamu menjawab dalam ayat pertama mesti ditulis. Okay, contoh ayat pertama anda. Kepentingan pindaan perlembagaan dilakukan, okay, supaya perlembagaan sentiasa relevan. Mengapa saya masuk supaya perlembagaan? Sebab kamu nak sesuaikan ayat kamu, kan? Okay, supaya perlembagaan sentiasa relevan. Okay, cikgu ulang. Kepentingan pindaan perlembagaan dilakukan supaya perlembagaan sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasa. Jadi di sini sentiasa relevan 1 markah dan sesuai dengan keperluan semasa 1 markah. Jadi anda sudah dapat 2 markah. Anda boleh, kalau dia soalan apakah, dia fakta sahaja. Boleh. Okay, jadi anda boleh bagi 2 isi dalam 1A ayat kalau fakta sahaja. Okay, ayat yang seterusnya. Okay, pindaan perlembagaan juga dilakukan untuk menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah. Isi yang ketiga, dan kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati. Okay, jadi di sini kamu akan dapat 4 markah. Okay, buat ayat yang lengkap. Tak perlu panjang lebar. Okay, buat perenggan yang pendek-pendek, yang ringkas. Okay, ini bagi apakah ini ialah soalan senang fakta sahaja. Anda perlu memberi fakta sahaja, tidak perlu hurai kalau dia apakah. Okay, seperti yang cikgu cakap tadi ialah yang cikgu nak tekan sini ialah cara kamu jawab dari segi ayat kamu. Okay, penyata soalan, kepala soalan ini mesti dinyatakan terutama pada ayat yang pertama. Okay, jelas semua? Jadi, kita sekarang ini 30 lebih minit, 33 minit, 34 minit. Okay, setakat ini saja. Okay, pembelajaran kita dari rumah pada hari ini, walaupun kita tidak bersemuka. Okay, cikgu berharap anda sihat dan memberi perhatian pada pelajaran anda. Okay, nanti cikgu akan sertakan link. Cikgu akan bagi link berasingan untuk anda jawab soalan Google Form dan nyatakan skor anda nanti. Okay, dalam grup kamu sendiri. Okey, jadi itu saja dari cikgu hari ini. Semoga penjelasan cikgu ini jelas. Sekiranya ada